konteks perjuangan kita PAS di Malaysia ini, medan kita ialah melalui pilihan raya. Kita masuk pilihan raya. Walaupun kita tahu pilihan raya adalah merupakan salah satu daripada sistem demokrasi, dan demokrasi bukannya daripada Islam, tetapi kita tidak beriman dengan falsafah demokrasi. Kalau kita beriman dengan falsafah demokrasi, kita boleh jadi murtad, terkeluar daripada Islam. Sebab apa? Sebab di antara falsafah demokrasi menyatakan bahawa rakyat adalah segala-galanya, lebih tinggi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau rakyat memutuskan sesuatu, memilih sesuatu, menyokong sesuatu, maka kerajaan yang memerintah mesti ikut. Ini apa yang berlaku di negara-negara barat. Bila rakyat mahu kepada perkahwinan sejenis, kerajaan terpaksa menerima. Bila rakyat mahu kilang arak dibuka, maka kerajaan terpaksa menerima. Kita tidak beriman dengan falsafah demokrasi, tetapi kita menyertai pilihan raya kerana pilihan raya mempunyai landasannya di sisi syarak. Ianya adalah merupakan medan kepada kita untuk kita melaksanakan jihad yang paling besar di dalam Islam, yang dinyatakan oleh Nabi SAW di dalam satu hadis, afdalul jihad 'inda Allah kalimatu haqqin amama sultanin jahil. Seafdal jihad di sisi Allah ialah kalimah yang benar di hadapan pemimpin yang jahat. Kita mengetahui bahawa sesungguhnya mereka yang memerintah di dalam negara kita adalah merupakan mereka yang jahat, mereka yang zalim, mereka yang menindas. Penafsiran jahat, zalim, menindas bukan sahaja dengan memukul orang, membunuh orang, dan seumpamanya kekerasan-kekerasan. Di sisi Islam, zalim itu ialah tidak meletakkan sesuatu pada tempat. UMNO dan Barisan Nasional walaupun sudah memerintah negara kita 55 tahun sejak daripada kemerdekaan, masih lagi tidak meletakkan hukum Allah di tempat yang tertinggi, masih lagi mengamalkan dasar dan juga sistem yang diwarisi daripada penjaga. Maka oleh kerana itulah pemerintahan UMNO dan Barisan Nasional adalah merupakan pemerintahan yang zalim, dengan segala macam penyelewengan, penyalahgunaan kuasa, penipuan, penindasan yang dilakukan terhadap rakyat. Ini semua adalah merupakan realiti yang berlaku di hadapan kita. Dan kita PAS menggunakan pendekatan pilihan raya sebagai medan untuk kita berdepan dengan pemerintahan yang zalim, pemerintahan yang jahat, pemerintahan yang melampaui batas. Ya, memang betul semua kita tak boleh nak pergi jumpa dengan Najib, tak boleh nak semua nak pergi jumpa dengan Muhyiddin Yassin. Melalui sistem pilihan raya, kita tahu semua kita bekerja untuk memenangkan calon-calon. Dalam pilihan raya, bila calon-calon kita menang, masuk dalam Dewan Undangan Negeri, masuk dalam Parlimen, maka calon-calon kita inilah yang akan menyatakan kalimah yang benar di hadapan pemimpin yang melampaui batas. Maka oleh kerana itulah kita jentera-jentera, khususnya di peringkat pemuda yang buat kerja di bilik-bilik gerakan, cula undi, naik rumah ke rumah, hatta yang tampal poster, yang angkat bendera, kita juga insya-Allah akan mendapat fadilah seafdal-afdal jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini perkara ini dan kita meletakkannya sebagai akidah perjuangan. Ini yang membezakan kita dengan UMNO dan Barisan Nasional, adalah akidah perjuangan. Akidah perjuangan kita yakini bahawa perjuangan kita ini, penak lelah kita ini, pengorbanan yang kita lakukan ini dijanjikan pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang betul
kita mahukan kepada kemenangan di atas dunia. Semua orang mahukan kepada kemenangan di atas dunia ini daripada perjuangan-perjuangan yang diperjuangkan oleh mereka. Hatta orang yang berjuang di atas dasar komunisme, sosialisme, mahukan kepada kemenangan. Apatah lagi kita orang-orang yang memperjuangkan di atas dasar Islam, agama yang benar daripada Allah, kita mahukan kemenangan di atas dunia. Walaupun begitu, kemenangan tersebut bukanlah satu perkara yang mudah. Kalau kita nak bandingkan suasana dan keadaan kita di Malaysia dengan rakan-rakan kita di negara-negara Arab dan negara-negara Islam secara umumnya, mereka menghadapi cabaran-cabaran yang lagi dahsyat dan lagi hebat daripada itu. Di Mesir berjuang, kumpulan Al-Ikhwan Al-Muslimun berjuang semenjak daripada ianya ditubuhkan tahun 1928. Baru pilihan raya baru-baru ini mereka diberikan kemenangan. Tetapi kemenangan tersebut masih lagi banyak halangan-halangan. Baru-baru ini saya pergi ke Mesir untuk melihat dengan lebih dekat bagaimana perkembangan di sana. Ya, memang betul parti Islam menang di sana, tapi banyak di sana halangan-halangan. Antaranya adalah halangan daripada pihak tentera. Kita difahamkan bahawa Amerika Syarikat dan tentera Mesir berhubung boleh dikatakan tiap-tiap hari untuk mengikuti perkembangan. Kerana negara Mesir adalah merupakan satu negara yang sangat penting kepada kebangkitan Islam, yang disaksikan sejak daripada sejarah yang lama. Bila berlakunya perang salib pertama dan kedua, di mana kebangkitan umat Islam bermula di Mesir yang mengalahkan tentera salib. Begitulah juga dalam sejarah moden yang mengalahkan tentera Israel pada perang Oktober 1973 adalah tentera-tentera Islam di Mesir, yang juga berlaku pada bulan Ramadan. Maka oleh kerana itulah Barat, khususnya Amerika Syarikat, mereka tidak akan memberikan kemenangan yang percuma kepada kumpulan Islam di Mesir. Dengan bilangan rakyat Mesir yang begitu ramai, kedudukannya yang begitu strategik, adanya terusan Swiss bersempadan dengan Israel, maka mereka tidak akan memberikan kemenangan yang percuma kepada kumpulan Islam di sana, yang telah melalui berbagai-bagai mehnah. Ada yang dibunuh, Syahid Hasan Al-Banna, Syahid Said Qutb, Syahid Abdul Qadir Audah, dan lain-lain lagi. Dan ramai yang dipenjarakan, berbelas tahun, berpuluh tahun dipenjarakan. Begitulah juga rakan-rakan kita di tempat-tempat yang lain, di Tunisia, di Libya, dan lain-lain lagi. Mereka melalui cabaran dan mehnah yang sangat besar. Maka oleh kerana itulah, jangan kita menyangka apa yang kita hadapi di Malaysia ini dengan kesusahan, dengan kepayahan. Bila kita berdepan dengan UMNO dan Barisan Nasional, kita anggap ianya sudah hebat dan sudah dahsyat berlaku ke atas diri kita. Kita pergi ke himpunan bersih 1, 2 dan 3. Kita dilontar dengan bom pemedih mata. Kita menyangkakan bahawa itu sudah hebat apa yang berlaku ke atas diri kita. Sebenarnya itu sangat ringan kalau kita nak bandingkan dengan orang-orang yang terdahulu dan juga rakan-rakan kita di tempat-tempat yang lain yang telah melalui cabaran dan mehnah yang lagi besar daripada itu. Bukan kita mahukan cabaran yang lebih hebat, yang lebih besar, tetapi untuk menyatakan di sini bahawa perjuangan kita ini satu perjuangan yang bukannya percuma, perjuangan yang akan diuji, yang akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menggariskan di dalam ayat yang kita baca, bila kita bertemu dengan musuh kita, dia dalam konteks kita di Malaysia, kita pas akan bertemu dengan musuh kita, UMNO dan Barisan Nasional, dalam pilihan umum yang akan datang. Mereka adalah musuh kita dari sudut politik, tetapi dari sudut dakwah mereka adalah madu-madu. Ini beza kita dengan kumpulan-kumpulan yang lain. Kerana PAS adalah merupakan sebuah parti politik, sebuah gerakan dakwah dan sebuah gerakan tarbiyah. Tarbiyah dalaman kita secara khusus. Politik, ya, UMNO musuh kita dari sudut politik.
Tapi dari sudut dakwah, mereka adalah mad'u. Sebab itulah dalam kita bertemu dengan mereka, kita perlu ada tolak ansur. Bagaimana cara untuk kita mengolah. Jangan sekali-kali kita menganggap mereka musuh kita selama-lamanya. Dalam masa yang sama, kita sayang kepada mereka, kita kasih kepada mereka, kita mahu mereka bersama-sama dengan kita, memahami perjuangan Islam yang sebenar sebagaimana yang diajar kepada kita oleh Nabi SAW. Sebab itulah saya selalu sebut, bila mengulas isu berkait dengan kafir-mengkafir, bila UMNO kata PAS menuduh orang-orang UMNO adalah kafir, isu kafir-mengkafir, amanat Haji Hadi, amanat ayah saya tu, di mana kita perlu membezakan bahawa di antara perjuangan UMNO dengan orang-orang UMNO, ya, perjuangan UMNO dasarnya adalah dasar yang bercanggah dengan Islam, dasar yang boleh membawa kepada kekufuran, nasionalisme, sekularisme. Tetapi orang-orang UMNO, kita tidak menuduh mereka sebagai orang-orang yang kafir. Mereka adalah mad'u kita. Kita nak ajak, nak bimbing, nak didik mereka supaya mereka menjadi orang-orang yang memahami Islam sebagaimana yang kita faham, insya-Allah. Allah Ta'ala menyebut beberapa panduan dalam ayat ini. Fasbutu, ni yang pertama, hendaklah kamu sabar, tetap pendirian. Alhamdulillah, telah terbukti dalam sejarah kita PAS melalui pejuang-pejuang, orang-orang yang terdahulu, mereka yang telah memperjuang Islam dan mereka tetap dengan pendirian mereka. Ada yang mati, ada yang dipenjarakan, seperti Syahid Ibrahim Libya dan rakan-rakannya yang dipenjarakan ramai, yang dikenakan dengan berbagai-bagai tindakan, ditukar, dipecat kerja, didiskriminasikan dan seumpamanya. Tetapi kita melihat bagaimana pendukung-pendukung PAS, mereka tetap pendirian. Dan inilah aset yang sangat penting kepada kita, khususnya dalam situasi sekarang ini, bila kita bersama-sama dengan rakan-rakan kita di dalam Pakatan Rakyat. Kita bersama-sama rakan-rakan kita dalam Pakatan Rakyat, tahaluk siasi, DAP, PKR, walaupun dari satu sudut tidak menguntungkan kita, UMNO serang kita. Mereka kata PAS diperbudakan oleh DAP. Kami di Terengganu, bila kita buat program PAS ganti UMNO, mereka buat stiker, banner DAP ganti PAS. Apa yang berlaku ini memang dari satu sudut tidak menguntungkan kita, boleh menjauhkan khususnya pengundi-pengundi orang Melayu daripada kita. Tetapi kita PAS tetap dengan pendirian. Kerana apa? Kerana dari sudut yang lain, bila kita bersama-sama dalam Pakatan Rakyat, kita nak tunjuk akhlak Islam. Antara akhlak Islam kita ialah kita tetap pendirian. Tetap pendirian di atas dasar perjuangan. Sebab tu bila Pilihan Raya Umum yang ke-12, selepas daripada itu, ada yang lompat. Di kalangan wakil-wakil rakyat PAS tidak ada yang lompat. Rakan-rakan kita dalam Pakatan Rakyat, di kalangan orang bukan Islam, mereka melihat kita PAS sabar dengan perjuangan. Isu-isu yang berkait dengan Islam, isu hudud dan pisau sebagai contoh, kita tetap pendirian. Kita tidak berganjil. Ini hak kita. Apa yang berlaku barangkali bukan kerana mereka menolak hukum hudud dan hukum pisau, tapi kerana mereka tidak faham. Antara sebab mereka tak faham ialah ni, kepada jahat yang ada di dalam UMNO. Media-media massa yang sepatutnya memahamkan orang bukan Islam berkait dengan isu hudud dan qisas, tetapi mereka lah yang bertanggungjawab menjauhkan orang-orang bukan Islam daripada memahami ajaran Islam yang sebenar yang diturunkan oleh Allah ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.